Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 17 Julai bersama saya Khadijah Faisal. Setelah berbulan-bulan ditekan rakyat melalui pelbagai siri tunjuk perasaan, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa akhirnya mengangkat bendera putih dan tunduk kepada permintaan majoriti rakyatnya untuk beliau meletak jawatan. Ibarat lari dari masalah, keputusan itu hanya dibuat Rajapaksa sehari selepas beliau melarikan diri ke luar negara. Dilaporkan keputusan peletakan jawatan itu dihantar Rajapaksa melalui email dari Singapura, iaitu negara yang beliau lawati selepas melarikan diri. Rajapaksa didakwa sengaja melengah-lengahkan peletakan jawatan sehingga beliau keluar dari Sri Lanka bagi menggunakan imuniti presiden yang memberi beliau kekebalan daripada ditahan atau diberkas pemerintah baharu. Sebelum ke Singapura, Rajapaksa telah terbang ke Maldives bersama isterinya sebagai persediaan untuk melepaskan jawatan. Beliau sebelum itu telah berjanji untuk berundur bagi membuka jalan untuk peralihan kuasa secara aman. Peletakan jawatan itu juga menamatkan pemerintahan hampir 20 tahun keluarga Rajapaksa. Susulan pengumuman Rajapaksa, Speaker Sri Lanka Mahinda Yapa Abiwadina berkata jawatan Presiden akan dipangku Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe. Presiden baru Sri Lanka dijangka dilantik dalam tempoh seminggu selepas peletakan jawatan Rajapaksa. Dua calon ketika ini dikaitkan dengan jawatan Presiden iaitu Wickremesinghe dan Ketua Pembangkang Sajid Premadasa. Wickremesinghe dilihat mempunyai peluang cerah kerana disokong sebahagian besar ahli parlimen termasuk parti pemerintah Sri Lanka Podujana Peramuna SLPP. Namun beliau tidak popular dan dilihat bukan pilihan rakyat Sri Lanka. Malah mereka juga menentang pelantikan Wickremesinghe sebagai pemangku presiden. But if he gives up, and then if we really elect a person who can select people from all the parties, who don't have a baggage, and then who are more accountable, I think then we might be able to create a transition much more smoothly. But if Ranil Wickremesinghe stays, I'm not sure which direction it will go. Pencabarnya Premadasa dari Parti Samagi Jana Balawigaya SJB pula agak sukar untuk menang undi majoriti kerana partinya hanya mempunyai 50 kerusi. Beliau perlu menarik sokongan dua partisan bagi mencerahkan peluangnya untuk jawatan tersebut. Individu yang ingin menjadi presiden perlu memperoleh majoriti undi daripada 225 ahli parlimen. Selain itu, mereka juga perlu disokong ratusan ribu penunjuk perasaan yang menyebabkan Rajapaksa gugur dari jawatannya. Pemilihan Presiden baru Sri Lanka ini juga penting bagi mempengaruhi perbincangan dengan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk membantu negara itu keluar dari krisis ekonomi. Peletakan jawatan Gotabaya Rajapaksa pastinya diraikan penunjuk perasaan yang sudah berbulan-bulan berjuang menggulingkannya. 3 months full of struggle and strife, especially considering how many young lives were lost in this struggle. And today we want to be able to talk about, as much as we want to be able to talk about these victories. This is a memorial day of our who have lost, who have injuries, who have died for this peaceful struggle in Sri Lanka. We as a nation respect them. We appreciate their all contributions. We want to say that without their contribution, we can't reach this victory. Really, we were failed without their contribution. So as a nation, as a grateful people, we want to tribute them. We want to say thank you so much for all the commitment, for that sacrifice and all the dedication in the name of Mother Sri Lanka. Daripada sebuah negara yang makmur, bagaimana Sri Lanka boleh jatuh muflis dan berdepan krisis ekonomi? Kerajaan pimpinan Gotabaya Rajapaksa sebelum ini menyalahkan pandemik COVID-19 sebagai punca utama krisis. Apa sebenarnya yang berlaku di Sri Lanka? Tunjuk perasaan bermula di Bandar Colombo pada April dan menular ke seluruh negara. Punca utamanya rakyat bergelut dengan bekalan elektrik harian yang terputus dan kekurangan keperluan asas seperti bahan api, makanan dan ubat-ubatan. Negara itu juga tidak mempunyai bahan api yang cukup untuk kegunaan kenderaan perkhidmatan awam seperti bas dan kereta api. Kekurangan minyak petrol dan diesel menyebabkan bahan api itu naik dengan mendadak hinggakan kerajaan juga terpaksa mengenakan sekatan jual
penjualan kepada kenderaan bukan keperluan. Situasi lebih teruk apabila Sri Lanka tidak mampu untuk mengimport bahan api dan keperluan asas dari luar negara kerana tiada wang. Sri Lanka mempunyai hutang luar negara berjumlah 51 bilion dolar Amerika dan pada Mei, negara itu tidak lagi mampu membayar faedah hutang tersebut. Kini Sri Lanka telah diumumkan muflis dan kemelesetan ekonomi dijangka sehingga tahun hadapan. Ekonomi yang memburuk menyebabkan mata wang Sri Lanka jatuh 80% dan inflasi negara itu meningkat lebih 50%. Menurut penganalisis, pengurusan lemah kerajaan menjadi salah satu faktor krisis ekonomi di Sri Lanka. Ditambah pula pandemik COVID-19 yang memberi kesan kepada sektor pelancongan iaitu salah satu sumber kewangan terbesar Sri Lanka. Keputusan kerajaan sebelum ini untuk memberi tumpuan kepada pasaran domestik berbanding perdagangan asing memburukkan lagi keadaan. Ia menyebabkan pendapatan ekspor rendah manakala belian import meningkat. Pertambahan belian import ini dapat dilihat apabila dasar kerajaan mengharamkan import baja dan mengarahkan petani menggunakan baja organik dari sumber tempatan telah memakan diri. Hasilnya, kegagalan tanamannya meluas dan menyebabkan negara itu terpaksa mengimport makanan sekaligus mengurangkan dana kerajaan. Selain masalah pengurusan ekonomi, isu rasuah, suka berhutang dan cukai yang tidak cekap turut menjadi penyumbang. Jadi apa jalan keluar untuk Sri Lanka? Langkah pertama telah dilaksanakan iaitu pengunduran Gotabaya Rajapaksa. Kemudian individu yang ingin diangkat sebagai presiden perlu bijak dalam pengurusan ekonomi, cukai dan bebas rasuah. Kepimpinan baharu yang dilantik perlu mengadakan perbincangan segera dengan tabung kewangan antarabangsa IMF untuk menyelesaikan masalah hutang. Pakar ekonomi berharap bantuan yang diberikan oleh IMF akan disertakan dengan syarat yang ketat bagi memastikan dana itu tidak disalahguna. Alhamdulillah bertemu kembali. Peletakan jawatan Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa dilihat bukan jaminan isu ekonomi di negara itu akan selesai. Geostrategis Azmi Hassan berkata, impak positif daripada pengunduran itu hanya dapat dilihat jika Presiden baru yang dilantik bebas dari pengaruh kepimpinan terdahulu. Perletakan jawatan Rajapaksa hanya menyelesaikan satu masalah saja. Satu masalah yang lagi besar untuk mencari penyelesaian di Sri Lanka adalah melantik presiden barunya menggantikan Rajapaksa. Masalahnya parti pemerintah yang ditunjangi oleh Rajapaksa itu mempunyai majoriti di parlimen dan parlimen Sri Lanka mempunyai kuasa untuk melantik presiden baru dan besar kemungkinan pada ketika ini parti Rajapaksa menyokong bekas Perdana Menteri itu Wickremesinghe untuk menjadi presiden. Jadi tidak ketahui adakah Wickremesinghe ini akan diterima oleh rakyat. Sudah pasti ia tidak akan diterima oleh rakyat Sri Lanka kerana Wickremesinghe dan Rajapaksa adalah sekutu kuat dalam satu parti politik yang sama. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini mesti dilantik presiden yang di luar daripada parti Rajapaksa yang tidak mempunyai pengaruh Rajapaksa. Dan apa yang berlaku adalah rakyat Sri Lanka menuding jari Rajapaksa yang menyebabkan kemelut di Sri Lanka. Azmi berkata pengajaran yang boleh diambil dari krisis yang berlaku di Sri Lanka ialah kerajaan perlu mempunyai dasar yang kukuh untuk berdepan cabaran ekonomi. Pengajaran yang paling penting yang boleh kita pelajari dalam episod Sri Lanka adalah dasar. Dasar kerajaan menangani inflasi adalah penting sekali. Kerana semua negara terlibat dengan kemelut inflasi yang saya lihat kerana tiga faktor. Perang Ukraine, pandemik dan juga perubahan iklim yang menyebabkan masalah harga makanan naik dan begitu mendadak. Masalahnya strategi bekas Presiden Rajapaksa adalah tidak membantu Sri Lanka itu sehingga kan simpanan rizabnya menjunam selepas 3 tahun beliau menjadi presiden sehingga $1 juta sahaja. Sebab itu tidak mampu untuk mengimport barang-barang makanan daripada luar. Strategi kerajaan Rajapaksa itu yang menyebabkannya. Jadi
pengajaran yang paling penting adalah dasar-dasar kerajaan. Bagaimana untuk menangani kadar inflasi yang begitu hebat sekali supaya tekanannya tidak begitu ketara sangat dirasai. Baik, sekian Globe Al-Hijrah minggu ini. Lagi kupasan isu antarabangsa dalam Globe Al-Hijrah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.